Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-151. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-112 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun. الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mereka itu ialah orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang mengembara untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah. Dan gembirakanlah orang yang beriman, yang bersifat demikian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-112 surah At-Taubah menggambarkan sifat-sifat orang mukmin yang melakukan bai'ah, iaitu jual beli. Mereka adalah manusia istimewa yang memiliki sifat-sifat istimewa. Ada sifat yang berkaitan dengan diri mereka secara individu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sifat yang membentuk jiwa maupun kegiatan anggota badan. Satu lagi sifat mereka yang berkaitan dengan janji setia, itu adalah ketika mereka berada dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka itu adalah manusia yang bertaubat, sama ada kerana dosa yang jelas yang telah mereka lakukan ataupun hanya kerana kerisauan adanya dosa. Para pengabdi yang melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh dan berterusan. Para pemuji Allah yang mengakui pemberiannya dan mensyukurinya. Mereka juga yang melakukan perjalanan di bumi, baik untuk berjihad, menuntut ilmu, atau untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta. Hamba yang rukuk dan sujud, yakni yang melaksanakan solat, di mana kegiatan utamanya adalah rukuk dan sujud. Atau mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menyuruh kepada perkara yang makruf, iaitu kegiatan yang diakui kebaikannya oleh agama dan adat istiadat masyarakat. Dan manusia yang mencegah perkara mungkar, iaitu yang kebiasaan yang dinilai buruk oleh agama dan adat dan orang yang memelihara, iaitu orang yang melaksanakan dengan baik dan tekun terhadap hukum-hukum Allah, semua hukum dan ketetapannya,
Dan jika demikian, gembirakanlah orang mukmin yang mempunyai sifat-sifat ini. Ayat ini sebagaimana dinyatakan adalah sifat para pejuang yang melakukan jual beli kepada Allah. Jalan menuju kebahagiaan panjang. Sehingga beban berat ditinggalkan. Mereka menjadikan taubah sebagai dasar dari segala amal soleh. Selepas menyebut taubat, disusuli pula dengan ibadah dalam pengertian umum. Dan kerana ibadah dan keagamaan dibuktikan antara lain dengan pengakuan, maka yang disebut setelah ibadah adalah pengakuan. Pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mestilah datang dari hati. Kemudian, yang dimaksudkan adalah perjalanan di bumi dalam rangka melihat realiti kejadian langit dan bumi, serta melihat betapa banyak nikmat Allah yang harus diakui dan dipuji. Dan ini pada akhirnya menjadikan seseorang itu rukuk dan sujud solat, patuh lagi tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natijah daripada itu, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi manusia yang mampu melaksanakan hukum hakamnya di atas muka bumi. Pengabdian itu bermula dengan lidahnya sehingga mereka menjadi para pemuji Allah, juga dengan kakinya sehingga menjadi para pelawat dari satu tempat di bumi ke tempat lain, menuju ke masjid serta beribadah dengan badannya. Rukuk dan sujud sehingga menjadi para perukuk dan pensujud. Itulah keadaan mereka bila dilihat ketika bersendirian. Adapun bila dilihat keadaan mereka pada saat bersama dalam masyarakat, maka mereka menjadi penyuruh kebaikan dan pencegah kejahatan. Mereka selalu memelihara dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Ada juga yang berpendapat bahawa penggunaan perkataan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam satu ayat mengisyaratkan bahawa konsep amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu kesatuan. Tak mungkin seseorang menyuruh kepada kebaikan tetapi tidak mahu mencegah keburukan. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-112 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa para hambanya yang berhak menerima janji dan akan beroleh kejayaan besar ialah orang yang bertaubat, orang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang selalu mengembara di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk menuntut ilmu dan mencari pengalaman serta iktibar daripada kejadian yang berlaku demi memperkuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada setengah ulama mentafsirkan makna mengembara dalam ayat ini dengan maksud orang yang berpuasa. Atta' berpendapat bahawa perkataan ini bermaksud orang yang keluar berperang. Manakala Ibn Zaid pula berkata orang itu ialah orang yang berhijrah ke Madinah, orang yang rukuk dan sujud, yang mendirikan solat, dan orang yang menyuruh kepada ma'ruf, yakni perkara yang baik, dan melarang kemungkaran. Mereka ialah para pendakwah yang mengajak umat manusia menjalani kehidupan berpandukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang mereka daripada melakukan kerosakan dan kejahatan. Seterusnya, orang yang menjaga batas-batas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu orang yang berpegang teguh kepada kewajipan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang halal dan haramnya. At-Tabari mengatakan bahawa orang itu ialah orang yang menunaikan kewajipan yang diperintahkan dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Tafsir Al-Azhar, karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka menyebut bahawa lafaz at-taibun, iaitu orang yang bertaubat, bererti mukmin yang sempurna, yang rela mengorbankan diri dan hartanya dengan pembayaran syurga adalah mereka yang bertaubat dengan taubat yang suci dan bersih dari segala dosa, kecil ataupun besar. Taubat orang kafir dengan meninggalkan kekafirannya dan memeluk agama Islam. Taubat orang munafik dengan meninggalkan kemunafikannya. Taubat orang durhaka
yang mengerjakan perbuatan maksiat adalah dengan menyesali apa yang telah dikerjakan dan bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan seperti itu. Sebagaimana taubatnya orang yang tidak pergi ke perang Tabuk. Taubat orang yang tidak sempurna mengerjakan kebajikan adalah dengan menyempurnakan kebajikan. Taubat orang yang hatinya lalai dari mengingati Allah dengan memperbanyakkan zikir dan syukur. Seterusnya yang dimaksudkan dengan al-abidun, iaitu orang yang beribadah, ialah mereka yang hatinya ikhlas kepada Allah dalam semua ibadah dan muamalat. Mereka juga tidak takut kepada siapa pun melainkan kepada Allah. Mereka tidak mengharap kepada siapa pun kecuali kepada Allah sendiri. Demikian juga mereka tidak memohon melainkan kepada Allah dan tidak mendekatkan diri selain kepadanya. Sifat seterusnya ialah al-hamidun, ialah mereka yang memuji Allah. Mereka yang memuji Allah baik dalam suka ataupun dalam masa duka. Segala apa yang menimpa adalah dengan qada dan qadar Allah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menyenangkan, baginda mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kepunyaan Allah yang dengan nikmatnya dapat sempurna segala kebaikan. Dan apabila datang sesuatu yang tidak menyenangkan, baginda berucap alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji kepunyaan Allah dalam segenap keadaan. As-saihun, ialah mereka yang melakukan pengembaraan, yakni mereka yang berjalan untuk sesuatu maksud yang benar, seperti mencari ilmu yang berguna baginya, baik di dunia ataupun di akhirat, atau berguna bagi kaum dan umatnya, atau untuk menyelidik keadaan alam dan keadaan bangsa-bangsa untuk mengambil pengajaran. Ada yang berkata bahawa yang dimaksud dengan orang yang mengembara di sini adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Demikian makna yang diberikan oleh Hasan Al-Basri. Manakala ar-raki'un as-sajidun, ialah mereka yang melakukan rukuk dan yang melakukan sujud. Mereka yang melakukan rukuk dan sujud dalam solat dikhususkan dengan penyebutan rukuk dan sujud di sini kerana rukuk dan sujud merupakan gerakan yang melambang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ialah mereka yang menyuruh ma'ruf, yang mencegah munkar, mereka yang menyeru manusia kepada iman dan mengajak melakukan perbuatan kebajikan, serta mencegah manusia dari syirik dan kemaksiatan yang lain. Al-hafizuna li hududillah, ialah semua orang yang memelihara syariat dan hukum-hukum Allah. Mereka yang memelihara syariat dan hukum-hukum Allah, termasuk segala hal yang wajib atas individu dan yang wajib atas masyarakat. Baik yang wajib aini, iaitu wajib individu, ataupun wajib kifai, wajib secara kolektif. Melalui ayat ini Allah menjelaskan 9 sifat yang mesti dimiliki orang mukmin yang sempurna, yang rela mengorbankan diri, jiwa dan hartanya untuk memperoleh balasan syurga di akhirat. Dan gembirakanlah orang mukmin yang dimaksudkan ialah, gembirakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua orang mukmin yang memiliki sifat-sifat seperti disebutkan dalam ayat ini. Mereka itu akan memperoleh kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-112 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-112 surah At-Taubah ini menjelaskan sifat-sifat manusia yang dijanjikan kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-112 surah At-Taubah ini ialah, pertama, kita mestilah melazimi sifat memohon keampunan kepada Allah melalui taubah dalam kehidupan setiap hari. Taubat merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kehidupan. Kedua,
Kita mestilah berdoa untuk mempunyai sifat-sifat yang diredai Allah dan dilunakkan hati serta diberi kekuatan anggota tubuh badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa menghayati ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran serta berusaha memperolehi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa termotivasi menjadi mukmin cemerlang. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.